Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum kita teruskan untuk berita fitnah menfitnah, itu dia, ini sajalah kerja daripada pihak pembangkang, tidak lain tidak bukan menjadi kaki fitnah terhadap kerajaan perpaduan dan juga ditujukan khas kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Indonesia Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia sahabat semua, fitnah abakau makan diri sendiri. Itu dia sahabat-sahabat semua. Seperti yang saya katakan semalam, untuk kita menjadi baik bukanlah sesuatu yang senang, mungkin mengambil masa setahun, 2 tahun. Tetapi untuk menjadi jahat, ia hanya perlukan semalam saja untuk menjadi jahat. Itulah yang berlaku kepada pribadi yang bekas Perdana Menteri ini, yang kini dilihat menjadi kaki fitnah terhadap kerajaan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ingin hari ini kenapa saya katakan abakau makan diri sendiri, karena fitnah yang dia luahkan, lemparkan itu, ya memberi kesan kepadanya. Apa yang memberi kesan hari ini? Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat tuntutan, kerana dakwaan menerima RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Selangor. Jadi Anwar menuntut Muhyiddin untuk meminta maaf dalam masa 3 hari ini, Kalau tidak, akan saman akan berjalan. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini daripada yang baru saja, dan saya ambil petikan ini daripada Malaysia Kini. Ini dia sahabat semua, kalau kamu lihat boleh nampak. Okey, saya adjust dulu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi tempoh 3 hari kepada pengerusi Perikatan Nasional, iaitu Muhyiddin Yassin, untuk membuat permohonan maaf tanpa syarat berhubung dakwaannya bahawa Anwar menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Anwar turut memberi tempoh 3 hari kepada Muhyiddin untuk menarik balik video TikTok berkenaan di dakwaan itu, serta membuat aku janji bertulis untuk tidak mengulanginya lagi. Perkara itu dinyatakan dalam surat tuntutan kepada Muhyiddin hari ini, sahabat-sahabat semua. Peguam Anwar Sankara Nair mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa surat itu dihantar dengan tangan hari ini. Ia berkenaan kenyataan Muhyiddin yang dikatakan dibuat ketika ceramah Grand Final PN di Padang Serai pada 5 Disember yang lalu. Hari ini pejabat Menteri Besar Selangor menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan Anwar hanya menerima bayaran simbolik sebanyak RM1 ringgit dalam masa sebulan. Menurut tuntutan itu, Anwar menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan berniat jahat. Itulah yang saya katakan sahabat semua, untuk menjadi jahat, ia tidak perlukan masa setahun 2 tahun, hanya perlukan 1 malam saja. Karena terdesak, karena meraih undi, inilah yang mereka lakukan. Anwar menuntut ganti rugi pampasan yang substantif dan konsekuensial daripada Muhyiddin atas kecederaan teruk yang dilakukan atas reputasi Anwar Ibrahim. Muhyiddin diberi tempoh 3 hari untuk melaksanakan tuntutan itu, bermula dari hari notis tuntutan diterima. Jika Muhyiddin tidak berbuat demikian, Anwar berkata pasukan peguamnya akan memulakan tindakan undang-undang di mahkamah. Ramai rakyat di luar sana bersetuju. Jangan tangguh lagi, biarkan mahkamah biar saman terus, supaya abakau ini yang kini menjadi kaki fitnah belajar daripada lebay-lebay pas. Akhirnya kita boleh lihat pribadinya hari ini bukanlah seperti yang sebelum ini dilihat, lebih terdesak, lebih rakus untuk mengejar kuasa dan jawatan, sehingga sanggup melemparkan tuduhan dan fitnah yang tidak berasas ini, sahabat-sahabat semua. Pada tahun 2011, Adun Sungai Burung ketika itu, Dr. Muhammad Kirtoyo mengumumkan soalan melalui Badan Perundangan untuk mendapatkan butiran mengenai kos mengekalkan kedudukan Anwar
sambil menyatakan bahwa gaji Anwar ialah RM1 sebulan. Selain itu, Kerajaan Selangor menjawab antara Januari dan 2011 pejabat penasihat ekonomi telah membelanjakan sebanyak RM258.162. Dun juga diberitahu bahwa tiada satu pun perjalanan warga negara antara 2 November 2009 semasa dilantik sehingga Julai 11 melibatkan dana negeri. Itu dia sahabat-sahabat semua. Kita boleh lihat ya. Kita boleh lihat bahwa apa yang dinyatakan, apa yang kenyataan yang dilemparkan, fitnah yang dilemparkan oleh kau ini sahabat semua, sebenarnya hanyalah untuk tujuan ya, untuk meraih undi ya, seperti mana yang kita lihat semalam Padang Serai ya, berjaya ditakluki oleh Perikatan Nasional hanya kerana mereka menjual fitnah, menjual pelbagai tuduhan terhadap kerajaan hari ini. Pelbagai lagi sahabat semua. Ini yang menyebabkan ya Datuk Seri Anwar mengambil tindakan kerana ini adalah satu tindakan ataupun fitnah yang boleh merosakkan imej Datuk Seri sebagai Perdana Menteri. Sahabat-sahabat semua, adakah anda bersetuju ya bahawa ya Datuk Seri menyaman Muhyiddin Yassin yang memfitnah beliau? Satu lagi fitnah terkini sahabat yang ingin saya bawa untuk kita sebelum kita akhiri perkongsian pagi hari ini. Ini dia, GPM Nafi Ismail Sabri dilantik sebagai pengerusi Petronas. Kerana apa sahabat semua ya, apabila bekas Perdana Menteri Ismail Sabri bertemu dengan Perdana Menteri terkini Datuk Seri Anwar ya, apabila gambar itu tular di media sosial, mulalah fitnah itu berleluasa mengatakan kononnya ya bekas Perdana Menteri itu bertemu Datuk Seri kerana mahu dilantik ataupun mahukan jawatan, dan jawatan yang mereka nyatakan di dalam fitnah tersebut itu adalah sebagai pengerusi Petronas. Wow. Ini satu lagi fitnah melampau ya sahabat semua, apabila inilah yang berlaku. Dan kita lihat hari ini bahawa pembangkang hari ini hanya melemparkan tuduhan. Mereka tidak dapat lagi menerima keadaan ya yang mana mereka telah pun menjadi pembangkang. Jadi sepatutnya mereka berfikir bagaimana untuk menjadi pembangkang yang berwibawa, bukannya menjadi pembangkang setiap hari menggunakan nama bangsa dan agama, menjual fitnah, menabur fitnah, membuat bibit-bibit kebencian ya, dengan hasutan menggunakan agama dan bangsa. Ini perlu dihentikan ya, ini perlu dihentikan dengan kadar yang segera ya. Jabatan Perdana Menteri hari ini memaklumkan maklumat tular di media sosial yang bertajuk Ismail Sabri dilantik pengurusi Petronas adalah palsu. Itu adalah kenyataan pemberitahuan ya, bagaimana apa yang mereka lemparkan, apa yang mereka katakan, semua itu sebenarnya hanyalah palsu semata-mata. Sehubungan itu, GPM dalam hantaran menerusi Facebook hari ini mengingatkan orang ramai tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklum yang tidak pasti atau palsu, katanya. GPM turut meminta orang ramai supaya merujuk ya akaun media sosial rasmi Jabatan Perdana Menteri untuk berita sahih di semua platform media sosial, yaitu akaun Facebook Jabatan Perdana Menteri, akaun Twitter, Instagram, dan juga TikTok GPM Golf. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, ini adalah satu tindakan yang terdesak daripada pembangkang, daripada kaki-kaki macam-macam, walaun-walaun yang sanggup ya, yang sanggup melemparkan fitnah, tuduhan setiap hari ya, tanpa berhenti. Adakah mereka hari ini mahu kerajaan ini gagal melaksanakan tanggungjawab mereka? Kita berikan ruang ya. Kita kena adil, Jangan jadikan sejarah hitam yang berlaku pada tahun 2020 apabila kerajaan ditebuk ya, dikhianati. Politikus-politikus mengkhianati mandat rakyat hanya kerana mengejar jawatan, hanya kerana kononnya ya mau untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tapi apa yang kita lihat sahabat semua, walaupun mereka bersama ya pati-pati Islam, pati-pati Melayu di sana, tetapi akhirnya kita boleh lihat ya kerajaan tetap huru-hara kegagalan mereka, sehingga berbagai krisis yang gagal ditangani, yaitu krisis makanan,
kenaikan harga barang, inflasi, OPR meningkat, sahabat-sahabat semua. Ini perkara yang sangat memalukan dan melihat ya, apabila negara luar melihat negara kita, pelabur-pelabur pun tidak sanggup masuk karena mereka tidak percaya dengan kerajaan yang menjadi kerajaan ya bukan hasil daripada demokrasi yang sehat, melainkan daripada penebukan ya, melainkan melalui langkah syaitan yang mereka lakukan pada tahun 2020 itu, sahabat-sahabat semua. Namun hari ini kita mau berikan ruang yang luas, biarkan kerajaan perpaduan yang dititahkan, dicadangkan oleh istana hari ini kekal dalam masa 5 tahun, dan selepas itu barulah kita perhati ataupun nilai sejauh mana kegagalan, keberkesanan Perdana Menteri, kabinet ya kerajaan yang ada pada hari ini. Sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi kerana bersama dan sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Indonesia Channel. Ya, dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, tapapun kangkam 2 ton keinginan. Dalam bahasa Almanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Sehingga kita berjumpa lagi ya untuk info dan berita-berita yang terkini. Sekian, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.